Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke Syazrina Channel. Dah lama kita tak bersiaran, Cik Wah. So, selamat datang ke episod 1 Borak Misi. Borak santai, borak misi. Tak tahu lah apa lagi tajuk nak letak. So, macam Borak Misi okey kot. Borak misi. Okey, misi berborak. Kita cubalah untuk episod pertama ni. Kita nak merungkai pasal kerjaya kita sebagai jururawat ataupun nurse ataupun kita panggil misi. Adakah perlu ada minat untuk bekerja sebagai jururawat? So ni ada macam muzik-muzik ke, macam montaj ke? Tak ada. Tak ada acah-acah macam kita buat secara podcast. Tapi kita ada background. Kita orang ni macam nak santai-santai je. Tanpa kita melengah-lengahkan lah, kan? Ciwa. Kita tak adalah nak formal-formal kan. Kita macam borak biasa lah, kan? Saya Syazana binti Muhammad. Kawan-kawan panggil Syaz. Kalau family panggil Syazana, Syana, Nenek. Okay. So, dah bekerja. Okay. Bekerja sebagai jururawat lah. Start kerja tahun 2008. So, dah... Start kerja 2008? Wow. Okey. 2008, 15 tahun. Oh, dah 15 tahun saya kerja sebagai jururawat. Dan masih lagi bekerja lah sekarang. Okay, Okay, nama diberi Adrina binti Afendi. Nama artis. Saya start nursing dari tahun 2010. So, saya bukan muda, saya masih lagi junior lah. Banyak junior. So, total 13 tahun lah. 13 2010 tahun. 13 tahun. Tahun ni 13 tahun. Alhamdulillah. Masih lagi sebagai misi. Ada lagi rezeki sebagai nurse. Okay. Yep, betul. Kita nak mula okay. Macam awak kan, jadi jururawat ni. Awak minat ke saya? apa? Tak ada lah sebab Yalah. Okay. sama-sama lah. Sama. Minat jadi nurse ke? Tak, saya tak minat. Langsung? Bukan tak minat apa, sebab saya pun tak tahu apa nurse tu. Apa maksud nurse, maksud jururawat tu. Start terus. Habis belajar SPM terus masuk nursing. Terus masuk nursing. Sebab yelah, dulu terus dapat kerja kan. Ibu saya cakap kalau masuk nurse awak terus dapat kerja, tak payahlah nak fikir apa-apa dah. Okay, sebab kita ada ni kan, scholarship. Sebab masa tu awak SPM habis tahun berapa? Saya habis tahun 2006. Saya 2004. So masa 2000, kau tak silap lah, masa 2004 yang macam tu, memang banyak diorang nak pakai nurse. Ataupun lagi satu macam kita ni masa tu diorang lebih kepada macam nak belajar, mesti belajar terus kerja. Macam bidang apa yang kau masuk tu terus kerja. Macam tu lah. Jadi macam saya pun, saya tak minat pun jadi nurse. Dan saya tak tahu pun nurse tu apa. Maksudnya macam kita tahu sebab masa sekolah kan. Yang kita tahu tu masa sekolah je yang nurse datang dengan van KKM tu. Nak inject kan. Inject BCG. BCG Darjah 6 kan? Darjah 6. BCG. Lepas tu cek gigi. Tapi kalau cek gigi ke BCG ke, kalau saya lah yang pertama. Saya memang nama pertama. Tapi saya tarik balik nurse. Ingat cek gigi. Cek gigi. Saya takut sangat. So nurse tu tarik saya tarik balik nurse masuk barisan. Sebab nama pertama Apa-apa pun kena yang pertama. Walaupun saya beratur belakang, dia panggil juga nama saya dulu.
So kita dua tak minat lah jadi nurse. Tak minat sebab tak tahu pun apa nurse. Saya tak tahu ni tak dapat lagi bayang apa nurse buat ni. Nurse tu apa macam tu lah. Tapi macam so boleh ke seseorang tu bekerja nak teruskan pekerjaan dia tanpa dia minat. So kita nak sembang lagi lah maksudnya. Kita nak tengok lagi proses tu macam mana kan. Sampai 15 tahun kan. Kata tak minat tapi macam mana boleh stay lagi 15 tahun ni. 15 tahun lah dia add 13 tahun. 13 tahun. So macam add okay bila dah masuk nursing tu. So masuk nursing sebab ibu lah. Saya sebab dulu pun lepas PM macam tak nampak kan hala tuju. Bukan tak nampak macam tak ada hala tuju lah. Tak masuk sekolah kan cikgu akan tanya apa? Berikan 3 cita-cita. Sama je. Doktor, juruterbang. Saya ada letak pilot. Saya ada letak nak jadi polis ke askar macam tu lah. Sebab saya suka beruniform. Badan beruniform. Tapi sebabkan doktor tu sebab semua sebenarnya tiru kawan je yang bayar datang. Sama lah. Tiru kawan lah. Saya senang. Saya buat kerja senang. Dia orang sebab kau letak apa lah kan. Macam lebih kurang lah. Macam kalau dulu pun macam budak zaman sekarang dia lebih tahu apa yang diorang nak kan. Diorang lebih advance lah daripada kita. Tapi bukan nak kata tak ada. Macam ada je kawan-kawan yang dia tahu apa yang dia nak. Macam saya dalam golongan yang tak tahu apa yang saya macam nak. Macam saya pun sama. Saya pergi sekolah, belajar, balik. Orang pergi sekolah, kita pergi sekolah. Balik, berkoku. Kurikulum. Aktif kan. Tapi bila tanya apa future plan apa, tak ada. So macam mana awak start terjerumus lah. Terjebak. Masa lepas SPM tu biasalah kita akan isi borang IPTA kan. Ada first choice apa semua kan. Ada yang saya letak tu, saya tak tahu pun apa benda yang saya letak. Kuari apa benda entah. Kuari? Macam bidang kuari. Cakap apa benda bidang kuari ni. Tak macam menarik je. Macam rare tau. Macam benda tu tak banyak orang, tak famous. Jadi mungkin senang nak dapat kerja. Fikir tu macam tu je masa tu. Konon nak kerja tapi kau belajar tak berapa pandai sangat. Tapi kau nak kerja yang advance. Okay. Lepas tu isi kan. First intake tu memang tak dapat rasanya. Sebab memang offer yang datang tu memang nursing. Sebab masa yang saya ingat zaman 2004 tu, masa tu famous sebab game komputer tu. Yang kita main apa? Prince of Persia. Kalau advance siapa bukan advance. Memang komputer yang jenis lama tu yang yalah. Bila kita on tu kita tunggu lama kan. Loading. Main game. Kadang main game apa yang Zuma tu, yang tembak-tembak. So tengah main game ni, mak macam cakap, dia baca surat khabar. Tak tahulah, ada Kak Ina pun, ada kakak saya pun ada sekali kot. So mak dia cakap macam ni, Syazana, daripada mu main game tu, baiklah mu masuk ni, ada iklan dekat situ, Institut Jantung Negara, intake untuk jururawat, sponsorship 3 tahun diploma, lepas tu terus kerja dengan JN 5 tahun lah macam tu. Utusan Malaysia tapi iklan dia tu dalam bahasa Inggeris. Yang kecil-kecil ada satu tu, section kan. Satu section tu kerja. Iklan dia bahasa Inggeris. So bila saya tengok tu, saya buat lah. Saya buat sendiri, resume semua saya buat sendiri. Tapi rasanya Kak Ina tolong kot. Dia bagi tahu apa nak kena isi kan. Tapi saya buat semua bahasa Inggeris. Saya buat lah. Sebab iklan tu bahasa Inggeris, buat lah. Yalah. Dapat. So
tak ada fikir apa, cuma ikut mak je. Mak cakap, ambil lah, masuk lah misi ni. Jadi misi je lah Syazana. Macam tu lah kan. So dapat. Tapi rasanya memang berkat lah kita dengar pendapat ibu kan. Sebab kita pun masa tu tak tahu hala tuju kita. Macam apa benda yang kita nak buat. Jadi mak tu cakap, habis belajar ni terus kerja. So memang betul lah, Alhamdulillah. Habis belajar memang terus kerja. Habis SPM terus masuk, pergi interview dekat IJN. Lepas tu IJN bagi college kan. Sebab IJN tak ada college masa tu. Diorang IJN hantar dekat dia college. hantar kat tempat lain lah. So dapat masuk semua. Even ingat lagi masa mak pernah cakap lah, sebab saya aktif curriculum masa sekolah. Ada sekali tu band budak-budak kawan-kawan ni semua, diorang walaupun dah habis sekolah, tapi senior ni still aktif pergilah dekat band tu. Diorang nak pergi Holland. Macam tak dapat pergi sebab masa diorang nak pergi Holland tu, tarikh tu yang kena masuk IJN. Kena lapor diri. So mak ingat lagi, mak punya ayat, mak cakap macam ni, tak apalah Syazana, pergilah kerja dulu, masuklah misi ni dulu, pergilah kerja dulu. Lepas kerja, pergilah mana mu nak pergi. Kan Amerika ke mana-mana lah, macam tu lah. Adalah dia sebut kan. Pergilah mana mu nak pergi jalan tu, adalah nanti lepas kerja. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Walaupun masa tu tak ada terfikir pun nak pergi Arab ke apa ke benda kan. Tapi itulah cerita macam mana join nurse tu. Masa tu memang tak fikir apa benda nurse ni, apa tak tahu. Macam nurse ni ingat cocok bagi ubat ke macam tu kan. Tapi tak tahu apa benda yang nak kena belajar apa semua. Macam dalam kepala otak ni memang tak ada idea langsung. Sama lah. Saya pun ikut cakap ibu saya juga. Sebab So tengok mana ibu tahu. Daripada mak lang saya. Saya tak ada orang yang kerja hospital. Sama. Oh, yang kerja kat dalam hospital. Macam adik-beradik saya atau keluarga tak ada yang kerja di dalam hospital. So nak kata hospital setting pun memang tak tahu. Saya pernah masuk hospital, admit sebab denggi. Tu je. Dan memang tak suka bau hospital. Masa tu lah tak suka kerja hospital. Cakap apa tadi? Tapi dah jawab lah. Yelah. Time tu saya sama isi borang. Isi borang tu dah memang dapat intake mana-mana ke? tak dapat lagi. Memang habis SPM lepas habis SPM tu memang tak dapat apa lagi. So saya lepas tu saya pula pergi PLKN. Tahun 2007 tu. Second batch. Okay. PLKN. PLKN. So saya pergi PLKN. Tapi sebelum tu ada juga isi-isi borang kan. IPTA. Second batch ke third batch? Kumpulan 2. Tahun kedua lah. Sebab tahun kedua ke sebab 2007. Saya tahu berapa tahun ke berapa start. Sebab budak saya first year. Saya lah. siri keempat kumpulan 2. So kan dia 3 bulan. So saya masuk dalam bulan 3 macam tu lah. Saya sebab kumpulan kedua. Daripada situ ibu cakap ni ada apa ni, mak lang cakap ada IJN nak ambil intake kan, nurse. Senang awak ambil ni, nanti sponsorship by IJN. Habis belajar terus kerja. Senang, tak payah nak fikir apa. Sebab memang saya pun jenis yang tak berfikir. So saya terus okay. Sebab memang tak tahu apa nak pergi lepas PLKM pun. Saya still lagi tak tahu apa aku nak buat ni, apa aku nak buat. Belajar pun, keputusan pun so-so kan. Macam tapi tak adalah sampai fail. Valid lagi lah, boleh guna. Saya isi borang. Jadinya nak dijadikan cerita, bila dah dekat PLKN tu kat Terengganu, dapat call. Diorang cakap nak kena interview. IJN panggil, kena balik. Alhamdulillah lah, pihak camp tu sendiri yang
belikan tiket apa semua, bas, Supportive lah diorang. tiket bas apa semua. Time tu memang semua, memang ada lagi yang lain-lain. Panggil Diorang apa pun sama semua. macam ada intake lah, interview semua. Even ada yang tak habis pun PLKN tu sebab diorang dah nak kena masuk dulu. So saya dapat habiskan tapi saya kena pergi interview. So diorang bagi saya cuti, belikan tiket, balik naik bas pergi KL, interview. Diorang cakap tapi kau kena dalam bahasa Inggeris lah. Kau cakap. Betul. Saya bukannya jenis yang speaking pun dekat sekolah apa. Sebab sekolah kebangsaan Lepas tu belajar pun time bahasa Inggeris punya subjek je. Tapi tak tahulah, Alhamdulillah lah kot. Tak tahu macam mana lah nak jadikan pemudah semua. Memang cakap lah dalam bahasa Inggeris tentang interview tu semua kan. Tak tahulah apa yang aku apa yang dicanai kan dalam tu. Alhamdulillah balik semula dapat. Tapi saya habis PLKN, habis ngam-ngam habis PLKN, lepas tu masuk kerja, masuk belajar dekat IJN. So pergilah Belajar kat mana? Kolej pantai kan? Saya budak pantai. Kalau dulu dikenali sebagai pantai kolej lah. Pantai kolej dulu ada kat Bangsa dengan Air Keroh Melaka. So saya dekat Melaka. Dan sekarang ni kot di International Medical College, dah tukar nama. Dah diambil alih. Sebab masa tu IJN kalau tak silap dia hantar dekat Assunta. KPJ, saya KPJ, pantai, Masa College. Assunta ni macam budak pandai lah yang memang terpilih sahaja yang pergi Assunta tak tu. Semua boleh masuk Assunta. Batch saya ada 100 lebih. So yang paling ramai dekat Masa, pantai. Bukan 1 lebih. Yang 1 lebih tu yang dekat KPJ. Tapi wakil daripada IJN pergi KPJ tu dalam 20 lebih je. Tapi Assunta dalam 3 orang je kot best saya. Assunta College Assunta Nursing College tu memang yang student yang high score SPM. Masa saya first start kat KPJ tu, saya sempat belajar dekat PJ. So PJ tu dekat dengan Assunta College. Tapi saya tak sempat lah untuk sebab student KPJ pernah dulu diorang panggil Puteri Nursing College. Sekarang baru KPJ Healthcare ke apa. Dulu Puteri Nursing College. So yang awak dekat Nilai dekat Nilai. Sebelum tu kat PJ. So sempat dia kat tak tahu yang kat PJ. Satu sem. Lepas tu dekat Nilai siap, kita orang pindah Nilai. So kebanyakannya macam pioneer tu memang kita orang lah. Korang punya group lah. Tapi kita orang tak sempat. Sebab ada budak Puteri Nursing College ni yang menumpang dekat Assunta. Ada. So diorang adalah cerita pengalaman duduk dekat Assunta. So memang even my best friend pun cerita cara diorang belajar apa semua memang very strict. Macam awak sebab tak minat nurse kan. Masa belajar tu macam mana? Okey tak? Skor ke macam mana boleh teruskan je belajar walau tak minat kan? Saya pun tak tahulah macam mana. Saya rasa sebab kita generasi ni kot, generasi milenial. Maksudnya? Kita buat je apa. Saya nak cakap benda tu lah. Saya follow je. Macam, saya buat je sampai habis. Kita macam terjah je. Kan? Macam apa orang bagi kita telan je. Sejujurnya mungkin tahun pertama atau sem pertama tu memang apalah nursing ni. Macam tu. Saya fail. Saya pun ada juga sem yang fail tapi saya tak ingat sem apa. Sem 1 saya fail. Anatomy and Physiology. Kan dapat buku kan. Buku bapak NP tu tebal ni. Anatomy Physiology tu. Cakap nak jadi doktor ke? Memang kena belajar benda ni sehalus-halus saraf head to toe kan. Setiap sistem. Otak, jantung. Macam saya, sekolah saya belajar science stream. Even saya science stream pun saya boleh fail anatomy physiology. Aku macam malu gila lah. Science stream awak ambil apa? Biologi, kimia dengan fizik kan? Pulun semua. Semua. Tapi masa SPM tu dapatlah kredit.
Bukanlah fail, tak ada SPM okey, tak ada yang fail. Masa sekolah tu tak adalah, bukan best student, memang pergi attend kelas balik macam tu je kan. Bukanlah jenis yang hardworking. Kalau diberi peluang untuk ulang balik, menyesal lah, maksudnya macam I will do my best lah masa student tu, duduk dalam kelas mengadap semua. Tapi itu bukan saya masa saya sekolah. So bila belajar nursing tu terkejut juga, macam lah, terkejut lah. Buku tebal, lepas tu bahasa Inggeris. Sebab tu saya sampai cakap, ini budak sains ke yang kena belajar? Sebab saya bukan budak sains, saya tak ambil sains pun. Saya even ambil accountant. Sukan nak cakap. Kau yang tak pernah balance tu. Aduh. Ya apa hal aku ambil accountant? Dagangan ke ekonomi tak, asas? Perdagangan, perdagangan. Adik ada belajar ekonomi. Ekonomi asas memang belajar. Account. Oh. Lepas tu ada juga tu ambil admat. Oh, hebat lah. Lepas tu jadi banker kan? Tu lah, tak bankrupt. Sebenarnya bukanlah korang punya background sains ke apa boleh masuk nursing, anything. Korang ekonomi ke rumah tangga. Tak tahu apa. Ekonomi rumah tangga kan. Yang korang ambil tak tahulah sekarang syllabus macam mana, boleh je ambil nursing. Kita nak belajar kan. Tu je. So masa sem 1 tu macam blur lagi. Macam culture shock lah juga orang kata. Culture shock ke? Tak tahu. Bookshop. Workshop. Terkejut lah sebab macam anatomi fisiologi tu bahasa Inggeris kan. Masa sekolah bahasa Melayu. Sebab masa time kita orang 2004 yelah, bahasa Melayu mana ada bahasa Inggeris lagi. Sekarang ni je kan. Ada satu je subjek, English for Science and Technology. Tu EST. tak tahu belajar untuk apa, tapi dapat A. Saya pun ambil yang tu. Itu yang diperkenalkan waktu kita. Batch-batch kita ni. Tak tahu apa benda yang belajar tapi English lah. Tapi walaupun fail tapi ada ulangan kan. Dia bagi peluang untuk ulang tu. Masa tu belajar. Walaupun tak minat tapi kita buat je. Kita diri kita sendiri, kita pun tak tahu apa yang kita nak. Jadi kita ikut kan. Dan kita buat je lah. Alhamdulillah pergi posting. Kalau KPJ, tu orang every sem kita akan pergi posting. So satu sem dalam sebulan belajar teori, sebulan posting. Lepas tu balik semula, kadang sebulan setengah ataupun 2 bulan belajar. Lepas tu pergi posting sebulan setengah. Dan posting kita orang lain-lain hospital. Sebab KPJ ada banyak hospital. Banyak branch. So memang bagus. Sebab kita terdedah dengan banyak orang, environment yang betul. Lain-lain. So kita boleh belajar macam mana kita nak sesuaikan diri lah dengan tempat, dengan orang, dengan hospital setting dan lain-lain kan. Dengan negeri. Memang seronok lah masa belajar tu. So sikit-sikit bila kita belajar tu, sikit-sikit lama-lama dengan environment yang kawan-kawan kita sendiri pun. Dia datang sendirilah minat tu. Minat tu datang sendiri. Tak adalah minat sangat tapi macam kita buat boleh untuk kita buat kerja, ni untuk nak kerja. Lepas tu tengok kawan-kawan pun ada je yang macam dia orang pun background, ada yang dah berkahwin pun masuk nursing, ada yang dah pernah belajar, dah ada diploma pun. Tapi masuk balik diploma nursing. Pernah juga ada yang ada belajar bidang lain, tapi sebab susah nak dapat kerja, masa tu memang diorang just fikir untuk kerja. Je. So dia masuk. So bila environment kawan-kawan sekeliling pun sama-sama, tak adalah yang betul-betul minat apa semua tu, tapi still buat sikit-sikit lama-lama macam okey lah, boleh adapt kan. Lepas tu kita pergi clinical setting pun dengan kawan-kawan. So macam mana first time awak pergi posting ke hospital? Sebab saya kat Pantai Keruh, kita hanya posting dekat Pantai Keruh je. Pantai Hospital Air Keruh tu saja. Kolej kita pun dulu yang kecil small je. Macam bangunan belajar pun kita macam saya tahu sewa dengan building lain kan. Macam
Sebelah tu ada juga farmasi punya student. Sama, kita nursing macam tu lah kat sini kan. Tak sampai sekarang lah kot kan. Tiap sem belajar tutorial macam 2 minggu, kau posting 2 minggu macam tu lah. Ni untuk diploma kan. First pergi clinical area tu, ada CI bawa. Perasaan memang takut lah. Perasaan takut. Walaupun kita pergi ke ward kan. Cakap first kali tengah fikir, macam mana aku nak buat, apa benda yang aku kena buat ni, macam mana kita nak bercakap macam dengan kita punya akak-akak nurse yang dah bekerja sebagai staff nurse tu, dengan doktor lagi, dengan housekeeper lagi, dengan semua setting A to Z. First time saya cakap saya tak tahu lagi apa nursing ni secara menyeluruh aku kena buat apa. Macam saya ada kawan yang bila kita tanya minat nursing, minat. Ada? Ada. Saya tak tahu ada kawan saya minat. Tapi saya sendiri saya impress macam macam mana tahu lah. Lepas tu macam mana tahu sebab somebody dalam keluarga memang dah ada nurse. Lepas tu macam saya ada makcik saya dia bekas jururawat. Tapi saya tak kenal dia semasa masa dia still jururawat. Maksudnya bila saya dah besar, dia dah pencen. Pencen. So tak ada exposure. Dia tanya kan minat, macam wow, saya minat sebab minat. Kenapa tak jadi doktor? Saya tanya. Kenapa tak minat jadi doktor? Biasa kan orang akan cakap minat jadi doktor. Kan? Tak, memang minat jadi nurse sebab minat nak jaga pesakit macam tu. Macam impress saya. Saya macam Florence Nightingale. Tapi masa saya kat sini ni seringan lah kat Saudi. Sebab kita banyak deal dengan student Saudi. Student nurse yang datang buat intern kan. Kadang-kadang saya tanya, ada certain student tu saya tanya, minat ke jadi nurse? Minat. Cakap, okey. So, diorang tahu lah. Diorang tahu. Apa nurse tu. Tapi adalah yang tak minat tu. Tapi yang saya nak cakap ni yang minat tu macam, wow. Bagus lah macam jururawat ni. Ada orang yang tengok jururawat ni sebagai satu profession yang mulia dan dijadikan satu cita-cita. Betul. Macam, macam best. Macam bangga lah kan. Macam saya dulu sama lah macam Ed pun takut. Lepas tu dalam masa sama ada pengalaman yang saya tak boleh lupa lah. Saya first day saya dekat hospital tu sebab saya posting Ipoh specialist. Memang Ipoh takut. Ipoh specialist GH ke apa? KPJ. KPJ. Tapi Ipoh specialist yang lama. Dekat dengan Taman Jepun. Dekat Ipoh tu lah. So macam bila first day tu, walaupun datang dengan kawan-kawan, lepas tu CI dia lepaskan first day tu dah kena ni dah, basuh buang air besar, cuci berak. Tu benda wajib. Tapi yang kelakarnya yang aku tak boleh lupa tu, aunty ni dia tengah jalan dan dia mencecek-cecek dia punya najis tu sambil jalan. Rupanya dia macam nyanyuk macam tu lah. First day kan. So dia jadi macam satu, nak kata trauma ke tak ke tak tahu lah. Tapi pengalaman yang tak boleh lupa. Tapi kakak-kakak yang bekerja dekat situ sangatlah membantu kan. Dan diorang faham sebab kita budak baru. Lagi diorang faham lah yang baru masuk first clinical area ni kan. Cepatlah kita belajar. Cepat sebab hospital Ipoh specialist tu banyak pesakit. Dan pesakit dia pun jenis yang macam lebih kurang macam government. Dia ada banyak kes. So banyak belajar. Sem 1 sampai diarrhea, dehydrated, macam-macam lah dekat saya sendiri. Pengalaman yang tak boleh lupa lah. Kita jenis yang hadap je kan. Lepas tu kalau orang marah ke apa, kau takkan menjawab. Kau akan macam macam tu lah. Kita tak ada takkan tunjuk pandai ke macam tu lah. Walaupun pantai tu hospital yang kecil, tapi memang busy dan memang kes apa semua ada. Patient ramai ramai Chinese, but
ada juga Malay dengan Indian. Kita belajar cakap Cina lebih banyak. Macam mana? Kena belajar. Even si I pun cakap, kadang-kadang uncle-uncle yang dah tua tu tak faham kan. Kita kena belajar sikit-sikit Cina punya words. Lepas tu, dia punya staffness pun memang, sebabkan hospital tu busy, sebab tu lah kita banyak belajar. Walaupun belajar dekat situ daripada SEM 1 sampai SEM 6 lah, belajar untuk ni kan. Saya cakap hospital Pantai Kerong memang bagus lah untuk praktikal lah, untuk even awak pun kerja kat sana dulu kan. Dia pun kerja kat sana dulu, so dia tahu lah macam mana. Alhamdulillah lah, daripada situ kita build up kan kita punya confident level tu. So awak dekat Pantai 3 tahun lah? Kat Pantai 3 tahun, cuma yang bahagian kita belajar psychiatric tu pergi kat Melaka. Saya pergi Tampoi. Best lah. Tapi dengar Tampoi dah tutup sekarang. Tak tahu lah. Tapi seronok lah, seronok. Alhamdulillah. So lepas Pantai terus kerja kat IJN lah, sponsor. Saya Pantai, lepas direct terus IJN. Alhamdulillah, kerja lah 5 tahun. 6 tahun. Dekat IJN 6 tahun. Department? Saya department apa? Transplant. Cardiac Surgical ICU. ICU yang lah, belah-belah dada tu. ICU IJN lah. ICU IJN. Saya bagian ICU IJN sampailah sekarang ni. Dekat IJN pun ICU 6 tahun itulah sebab saya. Dan sampai sekarang ni. Dekat sini lepas pun sama. Lepas 6 tahun datang sini pun sama pergi juga. ke Saudi. Sama juga. Cardiac Surgical ICU. Sama juga. Cardiac Surgical ICU. Perception awak sebelum Masa belajar nursing, okay, nurse ni macam ni. Macam awak tak tahu apa-apa. Jadi awak rasa macam nurse ni kerja dia macam ni. So, perception awak selepas awak dah kerja, dekat profession jururawat tu, apa perception awak? Apa pandangan, pendapat? Macam awak dah, sekarang dah 13 tahun kan? Susah ke soalan saya? Berat ni. Saya tak boleh soalan berat-berat. Nak saya bagi mukadimah ke? Inilah macam, okay. Awak rasa nurse ni profession yang rigid ke? Ataupun yang macam boleh jadi kembang luas ke? Untuk setiap individu tu, apa pendapat awak? Dia ikut individu lah nak buat macam mana. Sebab sekarang ni, kalau orang fikir future dia nak ke mana, mungkin dia akan study nak ke arah yang macam mana. Macam saya setakat ni tak ada lagi, still lagi nak berada dalam clinical area ni kan. Maksud awak macam jadi lecturer ke macam tu lah? Belum ada lagi. Okay. Dalam waktu yang belajar kerja kat IJN tu, ada sambung degree. Sebab tutor saya suruh cakap sambunglah belajar. At least ada degree. So saya ikut. Nursing ni sebenarnya kalau siapa yang dekat luar nak join nursing, nursing sebenarnya bukan takat tu je. Bukan kau kerja sebagai jururawat dekat hospital macam tu je. Dia macam cakap atas individu, dan sebenarnya dia banyak cabang. Terlalu banyak cabang. Contoh dan macam kita pun ada rakan-rakan yang dah pergi banyak cabang tu. Banyak sebab ke cabang-cabang dah berapa belas tahun kerja. Macam saya still lagi pengalaman sikit. Tapi macam kawan-kawan dah jadi nurse manager. Ada yang dah buka nursing home, ada yang dah buka apa ni, rumah orang tua. Ada yang dah buka nursing home, nursery. So macam ikut atas kita, apa yang kita fikirkan, dan kita boleh direct kita punya kerjaya kita tu. Macam jururawat ni banyak cabang lah, banyak bidang. Yang kecil-kecil tu ada boleh jadi kaunselor, sambung belajar. Ada boleh jadi yang pensyarah, tutor kan. Ada boleh jadi educator, macam
heart failure educator ke, diabetic educator ke. Tu yang kalau dalam hospital lah. Kalau nak keluar pergi hospital, boleh jadi vendor. Vendor. Travel sana sini. Tapi agak susah kot. Tak ada apa yang senang pun dalam hidup ni. Sebab tu bila kalau korang dah bekerja, korang tahulah mana yang korang nak pergi. Jadi dialysis nurse ke kan. Ambil lebih extra post basic. Ambil peluang kan. Ambil peluang. Cuba try untuk tak berada di tempat yang sama lah. Sebab ada orang okey, alhamdulillah lah. Tak sebab kisah kalau pun kalau itu pilihan masing-masing kan. Kalau korang okey dengan korang punya tempat sekarang, okey lah, go, tak ada masalah. Tapi kepada siapa yang macam nak cuba sesuatu yang baru, banyak je benda yang sebenarnya yang try macam aku nak kena beredar daripada comfort zone aku ni, boleh lah. Sekarang adakah awak berada di comfort zone? Macam Syaz kan, macam awak awak belajar, even dah habis belajar, sebab dia sebelum dia masuk RJN, dia kena kerja dekat pantai Hospital Air Keroh tu selama setahun. So dekat ER kan, dekat ED. So dia dah expose kat RJN, at least dia ada kerja dekat ward. So kan awak lebih banyak exposure dengan department unit lain lah. Sebab time saya posting pun dekat ER sekejap je pun. ER lah tempat yang saya paling takut nak pergi. Dr. Kamsida. Kalau Dr. Kamsida tengoklah. Garang kan doktor, sebab saya takut tu je lah. Takut Aduh. Tapi saya ingat lagi Dr. Kamsida punya pesanan lah kat saya. Apa dia? Dia cakap, Syazana, wherever you go, be humble. Tak kira kita dah kerja berapa tahun, pengalaman kita macam mana pun, bila kita pergi tempat baru, be humble. Doktor garang, tapi doktor banyak bagi nasihat yang sampai sekarang kita masih lagi pegang. Garang, takut tapi baik. Memang bagus. Dia dah banyak expose kat tempat-tempat lain. Cuma saya ada peluang tu bila saya datang kat sini lah. Expose dekat unit lain. Maksudnya unit tu general ICU, bahagian neuro, bahagian patah-patah, ortopedik tu semua kan. Lepas tu ada juga kat ward, ER. Alhamdulillah lah, sebab kalau kita fikir banyak sangat, kalau korang kena pergi tempat tu walaupun terpaksa, tapi kita kena ambil positive side dia. Ni yang floating untuk belajar. Sebab even sekarang ni saya rasa mana-mana hospital pun memang diorang practice tau benda ni dah. Betul. Floating ke unit lain. Bukan di sini saja, di negara luar pun macam UK. Memang sebab memang staffing punya masalah tu worldwide issue. Ed memang dia cool je. Dia cool. Dia hadap lah. Tapi banyak pengalaman kat sini. Maksudnya macam terlalu itu kena buat another episode. Itu kena episode lain. Terlalu banyak alhamdulillah. Tapi alhamdulillah tu semua rezeki. Alhamdulillah. Dan pengalaman. Macam awak datang Saudi ni, kita boleh cerita pasal Saudi. Berapa minit dah? Wow, 1 hour. Almost 1 hour. Wow. Topik kita ni macam nurse tu tak minat jadi nurse, macam mana boleh bertahan? Saya bertahan sebabkan ini kita punya rezeki. Kita cari rezeki. So kalau aku tak bertahan, aku nak kerja apa? Sebab kita tak ada lagi future plan. Mungkin generasi kita ni banyak fikir macam tu kot. Macam generasi yang baru-baru ni, diorang hentam je, macam diorang lebih adventurous lah. Macam kita lebih berhati-hati. Betul. Sebab so macam nak berhenti-berhenti je. Macam kita ni, bila kita nak berhenti, kita dah fikir lah, kalau sebelum aku berhenti aku kena buat apa, financial aku kena macam mana kan. So sebelum berhenti kita nak buat apa dulu, plan apa semua lah, ada plan. Kalau orang kata apa, sebab gaji lah kita bertahan. Itu bertahan dengan stres bekerja di Arab Saudi. Macam mana kau boleh tahan kerja kat Arab Saudi? Sebab gaji lah. Sejujurnya lah. Dibayar dengan pengorbanan. Kita soalannya sekarang ni bertahan sebagai jururawat tu sebab kita tak minat. Tak minat nak jadi nurse ni. Untuk siapa-siapa yang kat luar lah, yang tak terfikir nak jadi nurse, tapi macam mana boleh bertahan. Kalau macam saya
Mungkin kalau saya balik Malaysia semula, mungkin saya masih lagi kerja sebagai nurse. Kita tak tahu kan. Selama bekerja dekat ward tu, kita tak minat tapi kita kena bekerja. Dan macam mana kita boleh bertahan setiap hari pergi kerja, niat kerana Allah Ta'ala. Walaupun macam klise, Tapi betul lah. tapi betul. Sebab Betul lah. niat kita pergi kerja sebab kita nak cari rezeki. Niat kita nak kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dalam as you go through setiap hari apa semua, bila awak belajar banyak benda setiap hari, so dalam masa sama awak akan jatuh cinta dengan pekerjaan tu. Dan Saya tak minat tapi saya realise masa COVID kita stranded 4 bulan kan. Dalam masa 4 bulan yang saya tak kerja tu, saya rasa rindu dekat persekitaran pekerjaan. Maksud saya rindu dekat clinical area. Saya teringat-ingat macam terfikir untuk bekerja macam tu lah. Nanti orang cakap pula, alah sebab nanti kan tak ada gaji. mesti ada juga. Ada, teringat. Memanglah tak dapat gaji, tetapi dalam pada yang sama kita rasa benda tu. Memang teringat nak untuk kerja tu sebab selalu kita cuti pun sebulan je. Saya realise juga sepanjang lah 13 tahun ni kan, yang membuatkan, sebab setiap hari kat hospital tu kita belajar banyak benda. Tak kisah kalau kat OPD ke, dekat ward ke, dekat ICU ke, dekat mana-mana sekalipun unit, sekecil-kecil unit dekat hospital tu, mesti ada belajar benda baru setiap hari. Tak dengan pesakit, dengan doktor, tak dengan doktor, dengan housekeeper, tak dengan housekeeper, dengan kawan, tak dengan kawan, dengan manager-manager, ataupun dengan Passion sendiri. passion relative relative. Dan banyak yang menginsafkan. Dan juga kita, macam saya rasa sampai sekarang ni niat dia, salah satunya niat dia yang pertama, kita nak tolong orang, kita nak tolong pesakit. Betul, alhamdulillah. Lagi-lagi bila kita nak kena patient, kita nak kena resusc patient, kita nak kena CPR kan. Macam tengah-tengah CPR tu, tolonglah hidup balik. So kita dapat rasa, kita dapat realise benda tu lah. As kita bekerja sebagai nurse. So nanti next episode lah kita akan kupas lagi sebab Kami bercadang ada lagi lah, kita akan ajaklah kawan yang boleh join kita punya podcast. So kita akan pick topik yang bersesuaian dengan kawan kita yang join tu, sebab tiap orang pengalaman dia berbeza. So ni adalah platform untuk kita borak dan share berkenaan dengan jururawat lah, sebab kita dia macam mana, macam hati tu dah kerja lama kan. Jadi dulu macam tak boleh fikir tau, macam kerja nurse kan, kerja nurse. So berbalik pada nurse. Tapi memang ada orang tanya, kau minat ke nurse ni? Dah lama. Tapi jawapan sampai sekarang ni memang tak ada jawapan pun. Minat ke? Tak minat. Tak. Tapi sebenarnya tapi bekerja bila kerja tu kita bersungguh kan. Alhamdulillah macam Allah datangkan rasa ikhlas tu lah. Tak adalah kita macam tak minat kita jadi passion tak apa lah. Kita berala kadar ke apa ke. Alhamdulillah kita pergi kerja pun kita nak doa juga kan. Kita doa juga supaya apa yang kita buat tu tak ada salah. Kan selamat semua. Selamat untuk pesakit, selamat untuk saya tak rasa ada seorang pun nurse yang sebagai nurse ada persepsi. Tak ada. Walaupun dia tak minat. Melainkan dia mental problem. Dia tak ada pun nurse yang akan macam buat jahat lah maksudnya. Melainkan dia memang ada psychiatric problem lah. Yang kita tengok kat Netflix cerita nurse yang nak cucuk apa semua tu. Selain daripada itu, memang tugas kita merawat perawat dan menyelamatkan pesakit. Kita adalah frontliner. Dan saya pun bersyukur dengan ahli keluarga saya yang supportive kan. Kakak saya, abang saya. Even masa saya student kan. Yelah, sebab masa student tu anak-anak saudara kecil kan. Diorang mesti selalu lah diorang cakap, Maksu tukar pampers, Maksu kan nurse. Nak takut-takut ni cucuk nanti nurse ni. Misi ni cucuk nanti. So diorang supportive. Saya rasa tu positif, macam diorang suka. Diorang gembira yang dalam ahli keluarga tu ada jururawat. Sama lah, keluarga kita pun sama. Supportif semuanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Untuk semua ahli keluarga dan mak, ayah, adik-beradik.
Dan decision yang kita buat, kita follow cakap ibu. Alhamdulillah. Kita dengar pandangan ibu kita kan. Sebab kita pun tak tahu. Melainkan kita tahu. Sampai sekarang ni lah. Kita tahu apa yang kita nak buat kan. Dan kita bincang. Dapat pula anak yang tak ada tujuh. Apa-apa pun macam kalau kita ada minat pun kita bincang dengan mak ayah kan. Bincang dengan mak. Tanya pendapat mak. Sebab mak lagi tahu anak dia macam mana kan. Tu Alhamdulillah. So, Saya segandang-gandang macam ni orang cakap, kau jadi nurse. tu lah. Kau jadi nakat kan, kau jadi askar. Memang ada pun dalam plan nak jadi askar. Nak jadi pula TUDM. Apa keputusan SPM pun hancur. Memang tak kan. So, tak apa lah. Alhamdulillah. Ni pun beruniform juga sekarang ni. Rezeki kan. Tak pernah menyesal. Masuk dalam bidang ni. Okay. Macam ada sikit rasa macam touching pula. Terharu. Di hujung-hujung ni. Aging. Sebab bila cakap je ni bos dah 13 tahun lah. Tapi ada lagi tahun. Orang yang dah kerja lagi 20 tahun. Saya tahun, memang respect lah. 40 tahun. Kakak-kakak. Yang penting macam kita bekerja ni, kita kena respect semua. Sesiapa pun anda, setinggi-tinggi mana pun jawatan, serendah-rendah mana pun jawatan, kita kena respect each other. Respect tu kena earn. Saya sangat berterima kasih kepada semua staff Pantai Hospital. Saya Hospital Ipoh Specialist, Hospital Damansara Specialist, Hospital Perdana Specialist Kelantan, Ampang Puteri. Itu je? Sebab Ipoh Specialist 2 kali. Awak kena thanks to Pantai Hospital tak? Pantai Hospital, ER. Best sangat. Best setahun kerja kat situ. Masa saya tak habis lagi. Tadi memang, dah nak habis dah. Memang best lah. Staff-staff Pantai Hospital. Saya sampai sekarang ni saya memang ingat lah. Thank you matron. Apa nama matron? Dah berhenti dah kot. Sebab matron tu nama tak ingat tapi masa kita orang sampai, dia memang mengalu-alukan. Memang macam first impression dekat Pantai Hospital, air keruh, very friendly, macam happy, macam welcoming. Lepas tu kita orang ni yang yelah sedih kot, kau dah ni kena masuk episod lain ni dah macam cerita lain. Tapi Pantai Hospital, thank you sebab matron tu dia tanya, you nak kerja kat mana, you tulis. Lepas tu you drop a reason kenapa you nak kerja kat mana. So saya pilih ER. Alasan yang saya tulis sebab nak belajar, nak jadi first responder. Tapi sebenarnya saya malas tulis report. Saya tak nak kerja kat ward sebab saya malas nak tulis report. Dan saya tak nak hadap benda yang sama. So sebab itulah saya at least dia ada wawasan. Awak ada something awak nak. Saya dekat AJN auditorium tu, matron tu tanya, awak nak pergi mana? Dia yang pilih kan. Saya tak ada jawapan. Tanya pun tak guna sebab saya jawab OR. Dia cakap saya pendek. Kita dah tak cukup bangku dekat hospital ni. So tak dapat. Cakap tak apalah, okey lah. Kita terima je. So kena pergi pantai. Best kan duduk Melaka. Best selama 3 tahun. Alhamdulillah. Dan orang Melaka pun baik-baik. Saya cuma nak ucap terima kasih dekat saya punya tutor je lah. Tutor dan juga semua akak-akak nurse yang membantu saya, student ni, daripada student dan juga saya punya senior-senior kat AJN. Samalah, ucap terima kasih. Thank you dekat lecturer kan. KPJ, Puteri Nursing College, KPJ kat Johor. Dekat mana-mana hospital, dekat KPJ hospital yang saya pergi tu. Dan juga sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah agama. Punya cikgu. Terima kasih teacher. Banyak. So, jumpa lagi untuk next episode. So, komen dekat bawah. Like, subscribe channel kita orang. Dan share. Semoga apa isi yang kita orang borak-borak ni adalah isi dan bagi manfaat juga dekat siapa kat luar. Pengalaman kita hanyalah sekecil ni daripada pengalaman yang orang lain. Senior-senior, kakak-kakak, abang-abang kat luar yang lebih banyak pengalaman. Yes, yang kerja government memang saya memang respect lah yang kerja government. Shout out to all the Malaysian nurses out, especially. Okay, still korang adalah the best nurses, one of the top nurses yang orang luar pandang. One of the best healthcare nursing
apa tu panggil, produk adalah daripada Malaysia. Okay. So terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih siapa yang stay sampai habis. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa, terguris, terlepas cakap. Kita orang minta maaf. Harap you guys enjoy borak-borak ni. Our episode 1. Nanti kita borak lagi topik lain pula, tapi santai. yang masih lagi berkisar pasal jururawat. Okay? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye.